Kita sambung pada muka surat 149. 149 muka surat ini adalah kesinambungan daripada satu hikmah atau makna yang paling panjang di dalam makan hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari ini. Baik, demikian pula katanya. Kata siapa? Kata Ibn Atha'illah dalam matan dia. Dia kata, ya ajaban kaifa yudharul wujudi fil adami. Alangkah ajaibnya bagaimana wujud boleh zahir dalam tiada. Bermaksud dia, maknanya setelah ia menafikan segala bentuk makhluk wujud kerana ada permulaan dan ada pengakhiran yang sepatutnya terlebih kita nampak, yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, yakni Allah. Lalu ia datangkan satu pertanyaan sangat pelik. Dia kata, bagaimana wujud boleh zahir dalam tiada? Yakni ini makhluk ni asalnya tak ada. Bagaimana kita boleh nampak kewujudannya melebihi Allah yang menciptakan dia? Maknanya bagi kita yang nampak makhluk lebih pada Tuhan, ataupun nampak ikhtiar kita berbanding keizinan Tuhan berlaku sesuatu perkara itu, jadi orang-orang seperti ini kata dia pelik. Mana hatinya hanya nampak kesan daripada sesuatu, tetapi lupa kepada sebab terhasilnya kesan itu. Macam kita senang buat contoh, kalau kita semayang masjid, tiba-tiba kita lipat sejadah, nampaklah telefon orang terlibat. Kita nampak telefon tuan, tetapi sebenarnya yang kita tanya siapa tuannya. Ini maksudnya sini sangat ajaib kalau orang tak nampak Tuhan. Sebab dia nampak makhluk. Sedangkan makhluk itu walaupun nampak zahir ada, tapi asalnya tak ada, kesudahannya pun tak ada. Ini yang dinangkap bagaimana cara kita memandang Allah Azza wa Jalla mengatasi makhluk. Hal ini adalah kerana tiada, yang ada itu kegelapan, dan ada pula dipanggilnya cahaya. Kalau tak ada, dia panggil gelap. Bila ada, cahaya. Kedua-duanya bertentangan yang tidak boleh bersama. Maksudnya nak gambar mudah begini, makhluk ni adalah benda yang selain daripada Khalik. Khalik maksudnya pencipta, makhluk maksudnya yang dicipta. Jadi selain makhluk adalah Khalik, selain Khalik adalah makhluk. Dua benda yang berbeza. Keduanya pula sifat pada Khalik, dia tidak ada awal dan tidak ada kesudahan. Kerana huwal awal wal akhir, dia yang awal, dia yang akhir. Tetapi selain daripadanya ada waktu mula dan ada waktu tiada. Jadi mana boleh kamu samakan ataupun sampai kamu tak nampak Tuhan kerana terpadam dengan benda yang ada yang tidak wujud sama sekali. Ini maksud dia itu. Mudahnya tuan mengaji ini, minta doa dengan Tuhan, Tuhan beri mudah. Akhirnya dia berkata, am kaifa yathbutul hadithu ma'a man lahu wasful qadami, atau bagaimanakah sabit yang baru bersama-sama yang qidam sedia ada, yakni Allah. Macam mana kita nak nampak baru ni sama tara dengan Allah, sedangkan yang baru ni bersifat ada permulaan, sedangkan Allah sedia ada qidam. Anak kabarnya tuan, apa saja yang wujud di depan kita ini sebenarnya sekali pun menyebabkan kita ta'ajub, hebat, seronok, suka. Semuanya kullu man 'alaiha fan, akan lenyap binasa, wa yabqa, yang kekalnya Tuhan. Kerana zatnya itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Jadi orang seperti ini akan pilih Tuhan berbanding makhluk. Orang yang seperti ini akan pilih akhirat berbanding dengan bayangan hidup di dunia yang sekejap. Baik, itu kata
kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa mencari kematian, nescaya bertemu dengan kehidupan. Ulang sekali lagi Ustaz. Saya ulang ya. Barang siapa mencari kematian, nescaya bertemu dia dengan kehidupan. Yang mati itu benda yang sebenar. Jadi kalau orang cari benda yang sebenar, dia akan jumpa yang benar, yakni hidup di akhirat. Sebab itu kata Hamka, hidup kita sekarang ini Tuhan adalah bayangan. Kita panggil bayangan ataupun pantulan, seperti berdirinya seseorang di depan cermin. Lalu dia tengok cermin, dia kata, aku ni warna hidung ni penyek ni, ataupun pipi ni warna jerawat banyak ni, warna rambut putih ubang ni. Dan dia ambil, dia pukul, dia pukul cermin. Dia kata cermin ni bocor, cermin ni jahat. Sepatutnya cermin itu hanya bayangan saja. Mana sebenar dia. Jadi kalau mu nak tengok lain kali molek, mu kena bersih pipi mu jerawat. Macam mana cara buat kan? Guna kertas pasir ke, atau makan pupuk benda ni, upaya laru orang tu orang buah makan benda ni. White apa tu? White pada seluar kan ada tu orang makan sekarang ni. Benda yang tu kita kena beki, kita bukan bayangan itu. Sebab yang hakikatnya itu juga hidup, hakikatnya akhirat. Lalu hendaklah dibaiki akhirat itu. Barang siapa mencari kehidupan, kematian, nescaya bertemu dengan kehidupan, kata Sayyidina Abu Bakar. Baik. Sambung lagi. Syekh Zarruq berkata, siapa Syekh Zarruq ni? Ulama yang membahaskan kitab hikam. Dia saja sebanyak 17 kali dia bahas. Maknanya kalau kurang belajar ni, sekarang kita dah sampai matan yang berapa ni? Ni baru jilid 1, ada lagi 2 jilid. Nak tunggu kedua jilid tu berapa kali kuliah lepas isyak pun kita dah kan. Nak tunggu ke berapa 3 jilid tu. Sekarang korang tengok je, habis dah 3 jilid. Itu bagus sekali. Tafsir syarah sampai 17 kali. Sebahagiannya hilang, sebahagiannya dicuri. Mengikut sejarah, bila Syekh Zarruq syarah hikam, hilang, kena curi. Orang dulu curi ilmu tu. Sekarang tuan letak dalam buku bergaib. Kita esok ada nak 2 buku contohnya letak, hilang tak hilang tu. Ceramah apa benda ni, saya tengok VCD RM5 tadi tu, ceramah Ramadan, tuan letak tak hilang, orang tak akan curi. Tuan tengok ya, dulu siapa ilmu dicuri. Sekarang orang beli ilmu, buku RM5 bayar duit, lupa. Saya buku lebih kurang RM178 kan. Sepanjang 2 buku ni orang bayar tu duit RM50 kosong, duit RM10 cari, duit RM5 butuh. Yang beli ilmu itu tak bantu tuan ya. Kita sekadar pasal jumpa Ustaz, saya ni duit kosong, saya nak minta saya boleh ambil lah buku. Mudah itu ya. Jangan kita tipu, jangan. Ini saya buat contoh. Sambung lagi tu. Hal ini adalah kerana makhluk bermula dengan tiada. Baru kita sebut tadi, asalnya tak ada. Daripada zatnya dan sifat. Maknanya subjek dengan objek, objek ke subjek dengan predikat apa. Maknanya zat itu satu benda yang berbentuk objek. Sifatnya yang mendatang. Tak ada manusia ni, tak ada asal. Qadim pula tidak sabit bagi sesuatu kerana dia asal benda yang sedia ada. Kita tak kata dia ni mari daripada mana, dia ni asalnya tak ada. Pasal dia itu sendiri asal, darinya
keluar dan terbit segala sesuatu. Jadi mana sama benda tak ada dengan ada. Mana sama Khalik dengan makhluk. Dia nak khabar kita ni bila belajar kita tahu tak sama Ustaz makhluk ke Tuhan. Jadi dia nak kias ini bila tak sama, mengapa kebanyakan orang tidak boleh melihat yang sebenar. Lalu dilihatnya dunia besar pada akhirat, kerja buat lebih besar pada ibadat. Bila disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi dia dusta, dia besarkan benda lain lebih daripada Tuhan. Ini maksud dia nak khabar kita. Kita dengan kita tahu itu yang dia nak khabar dalam makna ini. Dihikayatkan bahawa seorang lelaki ketika bersama-sama Al-Junaid. Al-Junaid ini anak saudara Sari As-Saqati. Sari As-Saqati ini bapa saudara Junaid Al-Baghdadi. Dan memang Sari As-Saqati ini ulama tasawuf besar. Anak saudaranya Junaid Al-Baghdadi pun tasawuf besar juga. Benar kalau kita baca dalam manaqib ataupun biografi mereka ini, ketika Junaid kata aku waktu tu kecil lagi main tanah kan. Budak-budak sekarang main bambu, main sand kinetik ke benda tahu pasir, main bodoh lagi. Dulu main tanah begitu je kita ni. Ambil tank itu, tutup pasir dalam, sombak dawa, tarik dengan tali rupiah. Tu saja. Budak sekarang ni cantik. Main. Tengok main. Tiba-tiba bapa saudara aku ni dia berhenti mengajar, dia tengah mengajar. Aku main tepi. Lalu dia kata, Junaid, apa maksud syukur? Tiba-tiba mana dia buat, mana test gitu. Mana macam kita ni, saya tengah mengajar, tiba-tiba saya buat tanya tuan-tuan kat ramah ni, buat tanya, apa nak belakang sekali tu, contohnya begitu. Sila jawab. Ini apa maksud tasawuf? Dia pun jawab, saya ni baru kali pertama mari Ustaz. Kerana dia buat teks. Okey. Apa maksud syukur? Lalu Junaid kata, syukur ini ialah kamu tidak gunakan nikmat dari Tuhan kepada maksiat. Dia kata begitu. Lalu bila Sari As-Saqati, pak saudaranya dengar, anak saudaranya masih kecil jawab itu, menangis. Lalu dia kata, aku takut Junaid. Takut. Aku takut apa yang mu sebut ini hanya di mulutmu saja, akan datang tidak masuk ke dalam hatimu. Lalu Junaid bila dengar pula menangis. Kecil lagi. Dan kata dia setiap kali dia teringat, bila besar lah teringat, pak saudara dia kata, takut-takut pun kata di mulut je, hatimu tak begitu. Menangislah dia. Itu dia buat ya. Lepas tu kita tengok ulama-ulama besar ni, manaqib. Manaqib ni maksudnya biografi. Manaqib, biografi dia. Kita baca kata Allah Tuhan, cara dia fikir tu kerana hatinya cermat, hijab dengan Tuhan tak ada, maka benda sekecil-kecil yang kita tak fikir pun mereka fikir. Seperti Abdul Qadir Jailani menangis ketika tawaf. Lalu orang tanya, apa menangis semua ni? Sebab kami nak ambil pengajaran lah. Kalau ada benda-benda yang boleh kami sebagai nasihat, kami nak pakai. Dia kata, aku menangis sebab teringat satu benda. Di kawasan rumah aku, semua rumah terbakar. Satu hari terbakar. Kecuali rumahku. Kecuali rumah aku tak terbakar. Lalu bila aku dengar orang kata terbakar, aku berlari bersama dengan penduduk lain ke kawasan rumah itu. Aku lihat rumah orang lain terbakar, sedang rumah aku ni tak terbakar. Lalu aku ucap Alhamdulillah. Kerana ucap Alhamdulillah itu aku menangis menyesal. Seolah-olah dah kalau rumah lain terbakar tu Tuhan buat nangis orang. Tuhan buat zalim, Tuhan buat tak baik. Lalu rumah aku dah terbakar, rumah aku ni baik, Tuhan buat modek kan? Dia kata Alhamdulillah,
sebab aku dah terbakar, orang lain terbakar. Seolah-olah aku Tuhan buat molek, ke lain Tuhan tidak buat baik. Adakah sifat Tuhan begitu? Itu yang setiap kali aku teringat menangis, sebab menyesal aku jadi. Ada kita mau alhamdulillah, lama dah aku sembahyang ajak biar terbakar rumah dia, sakit hati betul. Apa boleh buat tuan-tuan, kita ni dah jauh cara hidup, hati berhubung jauh dengan Tuhan, hijab dengan agama tebal, menyebabkan kita ni malas kepada agama. Dihikayatkan bahawa seorang lelaki ketika bersama-sama Al-Junaid berkata alhamdulillah tanpa menyebut Rabbil Alamin. Maka Junaid sebutlah Rabbil Alamin itu. Lalu lelaki dia jawab, yang mana lebih mulia antara Al-Alamin dan Allah sehingga disebut bersama-sama? Mana? Maka jawab Junaid, sebutlah saudara, kerana yang baru bila didekatkan dengan yang qadim, maka lenyapkan yang baru, kekal yang qadim. Mana orang ni boleh jadi orang tasawuf juga. Dia kata kalau aku sebut Allah, dia kekal. Mari sebut alamin, semesta, benda baru. Benda baru, benda kekal, tak boleh nak sebut sama dia kata. Maka dia kata aku faham dah maksudmu tu. Tapi bila kita sebut, baru nampak maknilah asal pada wujud yang baru. Maka kekal nampak hebatnya Tuhan, sedangkan alamin itu bergantung kepada yang qadim. Dia kata begitu. Berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yakni Tuhan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita ni Tuhan tak ada. Sekalipun kita puji Tuhan melangit macam mana pun, tak akan sama dengan kesempurnaan Tuhan. Sebab itu kata Allamatul Sya'rawi, bila Tuhan suruh puji dia, manusia ni hebat macam mana pun, pakar bahasa, ahli sastra, pakar lughah bahasa Arab, ngaji balaghah, ngaji ilmu ma'ani, batin, ngaji sastra wanggini, syair, nusus wal adab, pilih perkataan macam-macam nak puji Tuhan. Tidak akan mampu. Sebab nak puji Tuhan, siapa habis kalimah dari nak puji pasal sempurna. Sehingga Tuhan ajar benar cara puji. Siapa Tuhan ajar? Sebab nak agak ke manusia, tak ada perkataan Tuhan nak puji. Kita puji bini kita sebelum jadi bini kita dulu kan. Sebelum jadi bini dulu, sekarang ni kurang sangat. Kata bini kita, saya ni kurang sangat dipuji sekarang Ustaz. Dulu sebelum nikah, nama saya ni sebalik dengan zikrullah. Dan dia sebut apa? Mumai seolah begitu. Sekarang tak. Tuan tengok. Sebelum kita menikah, kita puji bini kita itu pun kita puji melangit. Kadang tak sabar gitu sangat bini kita itu. Kita dah tergolong orang yang baik, mukanya putih sekarang. Kalau dia dah pakai bedak sejuk putih, dah kalau pakai saya dah tahu nak pakai. Kita puji. Dan sebab waktu kita suka. Okey, sekarang apa dia kata? Kalau dipuji Tuhan itu dengan pelbagai bahasa, lughah, sirah, gaya bahasa, tidak akan menepati kesempurnaan Tuhan. Sehingga Sya'rawi kata Tuhan ajar pula cara puji. Sebab dah tak ada cara nak puji. Tuhan ajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Ini kata dan Imam Sya'rawi. Ibn Abbas berkata, dengan fasal ini bermulalah hikmah al-kaunu kulluhu dhulmatun. Hingga hikmah ini, iaitu hikmah ke-14 hingga hikmah ke-16. Ini kita ni dah habis dah tuan. Habis bab pertama nak masuk bab kedua. Bukan habis kedua dah tadi.
Habis orang tak alhamdulillah terlepas dan segala sengsara berubat pertama banyak lagi Tuhan. Pengarang Ibn Athaillah telah mencipta ungkapannya yang cukup indah dengan kata-kata yang menyejukkan dan lunak didedahkan pada cuping dan kegendang telinga. Memang itu tasawuf ni bahasanya beradu. Orang tasawuf ni pun orangnya beradu. Kalau ada orang kata saya ni tu guru tasawuf tapi maki orang, perkataan dia orang dengar takut. Bila dia mari masa kedulu sebelum ngaji tasawuf, dia tegur orang, Assalamualaikum tu, Assalamualaikum. Sekarang sejak belajar tasawuf tak cara orang senyap. Ini bukan tasawuf. Bukan. Kalau guru tasawuf kita boleh beri dia buah rambut dan buah durian. Tapi kalau orang ini dia kata dia mengaji tasawuf tapi perangannya kerat, jangan beri buah rambut dan buah durian, beri batang rambutan, beri batang durian atas belakang. Gong beri. Baru dia sedar tasawuf di mana sebenarnya. Ni banyak kita dengar ada orang ni. Dulu suami saya Ustaz sebelum belajar tasawuf, kontak dengan anak bini cakap balik rumah cakap dengan anak pergi sekolah, suap makan, beri bekal atau ni dok sejak ngaji tasawuf tengok mana barang baik dok cakap. Ini bukan tasawuf. Atau orang bini kat di tiang ni lepas tengah ke baik ko iri tanah tu perut ni manipi tahu. Baik, pengarang Ibn Athaillah telah mencipta ungkapannya yang indah dengan kata-kata yang menyejukkan dan lunak didendangkan. Maknanya kita cakap baik orang. Satu hari Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi berdialog dengan satu kumpulan yang keras di Mesir. Gerakan keras tu, mana gerakan di sini bom orang, bom kelab malam, waktu tembok orang pakai seluar pendek, katok orang pakai rata. Ini keras. Tengok pelik keras. Nabi Ibrahim pernah berdoa pada Tuhan, Ya Allah, matikanlah orang yang buat maksiat kepada-Mu. Pernah dia bilang. Pasal dia sayang sangat Tuhan. Jadi bila tengok orang buat maksiat, mati ngalah dalam mudah menyusuk maka Tuhan kata, aku sifat Rahman Rahim Ibrahim. Jadi Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi pernah berhujah dengan orang gerakan keras. Dia kata sebenarnya apa hukum ibu kelab malam ni? Dia tanya. Jawab orang ni, batu dituntut biar mati. Dah kalau mati, puak-puak ni pergi ke mana? Terjemah Terengganu. Dia cakap Arab, orang tu Sya'rawi ini terjemah Terengganu. Dah puak-puak ni pergi ke mana? Dia masuk neraka. Dah kalulah mu ni kerjanya atau orang masuk neraka. Apa beza dengan iblis dan syaitan? Kerja iblis dan syaitan ni semua orang masuk neraka. Satu. Kedua, mari kita dengar hadis sahih ini. Apa ini? Di padang mahsyar nanti, mu akan tengok Nabi SAW duduk dalam satu kelompok yang memberi syafaat kepada orang yang diizinkan. Dan di bawah bendera Nabi, maknanya golongan yang duduk sama Nabi, semua orang sifat macam Nabi. Maknanya tidakkah kamu mau duduk bawah golongan bersama Nabi? No. Dan kalau begitu, mari kita tengok apa Nabi buat atas dunia ini. Satu hari, hadis riwayat Bukhari sahih, ketika seorang Yahudi mati, lalu Nabi berdiri dan menangis. Lalu ditanya sahabat, malaka tubki, malaka tabki ya Rasulullah, malaka tabki ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu menangis ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, aku telah membiarkan seorang jiwa masuk neraka. Dah hari ketipu tu. Itu yang kita rasa takutnya Allah. Tapi kadang sekarang ni teruk
sangat. Tengok konsert mati budak Islam itu 5 orang tu, mati di festival nasyid apa tu, mati di saya cinta lah tu, kena faham lah mati. Jadi kita dengar orang bercerita. Saya perhati nama masing-masing tahi dalam Facebook. Tengoklah si Arif mati ni, Facebook ni sempat tengok Allah tu, tak tahu. Kita harap Allah saja nampu buat gambar dia dengan ibu, dengan lelaki buat campur dan berpeluk cinta semua. Itulah. Dan salah seorang daripadanya keluar mak ayah kamu dah tahu. Dia kata ada kelas, tiba-tiba dengar mati situ. Jadi mak ayah pun tidak sangka. Kita tak tahu. Dia kata ada sekolah. Tapi apa boleh buat, kita harap Allah ampunlah. Boleh jadi kita nampak begitu, tapi selebihnya Allah kira lah. Mungkin ada kebaikan dia pernah buat yang besar di sisi Allah, walaupun kita rasa kecil. Kita harap itulah. Ya. Ada tu. Ni duka cinta kita seminggu, tengok keadaan tu sedih saja. Hal ini adalah kerana pengarang telah menyatakan semua kaitan dengan zahirnya. Ia dapat membatalkan segala hijab, yakni halangan, tirai setiap kegelapan dan cahaya. Yang nak menghadap Tuhan ni, nak pada cahayanya. Selagi terhijab, macam mana dapat kenal Tuhan melalui cahaya makrifatnya. Beliau memperlihatkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu yang dibuktikan dengan amat jelas. Ini yang kita nak khabar secara jelas. Tuhan gini, macam mana boleh nampak makhluk, sedangkan makhluk tu mati. Bila mati, tentu ada hak mengambil nyawanya. Apa dah nampak Tuhan tu? Soalan kita. Hilang MH370. Waktu kita ni gantung Tuhan, kita ni gantung ke Raja Bomo Nujum VVIP 1 Malaysia. Dulu dia kata tergantung antara 3 buah negara. Tiba-tiba sekarang dia kata jatuh pula. Maka dia pun buat ritual dia pula dalam laut pula. Laut mana yang benar pun tak tahu tu. Dalam YouTube tu kita tengok laut mana pula yang kain mari tu tarik dengan tali tu. Mana dia kata sebagai simbolik kalau mayat tu tenggelam keluar. Masalahnya dulu pun kata tergantung. Masa mana budak ni mari tenggelam ni, dia pun gantung pada diri dulu. Sebenarnya dia tengok orang ada umur mana ni jatuh terbang, maka dia buat pula nyelu apa tu, esok nyelang dalam laut. Kaca hak tu tak apalah tuan, tak apa. Saya jadi tak bercakap bahawa ni di satu sesi review, tapi saya tak boleh buat review. Kena DJ tu budaknya tanya direct, apa pandangan Ustaz kepada Maha Guru Datuk? Saya kata, saya nak cakap umum saja, saya tak nak sebut nama orang itu. Kita cerita batas iman. Tapi tuan tengok, yang hak tu satu, tapi kita hadap cerdik sampai jadi kita hak cerdik, sampai dia tidak cerdik juga. Allah janganlah begitu. Hak sudah tu sudah lah. Kalau seorang jadi bomo, cukup dia jangan kita. Kita dia tidak cerdik. La ilaha illallah. Saya malah cakap banyak untuk kena lapor ini belum. Beliau memperlihatkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu yang dibuktikan dengan amat jelas dan mengangkatmu daripada maqam iman kepada setinggi-tinggi martabat ihsan. Mana iman ni percaya yang atas daripada ihsan, yang insya-Allah menampak Tuhan.
Kalau mu rasa dia nak nampak, mu kena yakin Tuhan nampak kan. Ihsan itu tinggi, maknanya daripada iman. Kat 9.30 lagi dulu. Semuanya dilafazkan dengan ayat yang pendek, tepat dan baru, amat sempurna dan sehalu-halu isyarat. Bahasanya halu. Cara dia tak bohong. Sampai kita dengar mudah waktu berat mana walaupun bunyi tak salah, bunyinya tak salah, tapi fahamlah kita dengan bahasanya halus. Kalaulah tiada sebarang hikmah atau karangan yang lain di dalam kitab ini, melainkan hak kita mengaji malam ni saja je pun, kata Ibn, katanya Syekh Zarul, cukup tu. Sebab tu orang mengaji apa? Cuba sebut. Tafsir tak? Okey. Awak akidah tak? Awak usul fiqh. Awak sama di sirah. Awak kesemua awak mengaji tujuan pun nak kenal Tuhan. Ya. Cukup melalui fasal ini saja. Bagaimana boleh nampak makhluk sedangkan Tuhan itu wujud, tidak ada asal. Tujuan nak kenal Tuhan memadai dah. Sebab tu kita tak payah mengaji banyak. Cukup hati dia mana ni. Ni pun nak habis dah. Nak habis dah. Memadai, dia kata dari tu, dia cukup memadai. Situ. Sama sikit lagi nak berani. Syekh Zarul pula mengulas. Dalam bab ini pengarang tengah membincangkan permulaan daripada segala permulaan dan juga pada akhirnya mengisyaratkan kesudahan daripada segala kesudahan. Di samping mengumpulkan syariat dan hakikat, isyarat dan bayan, yakni penerangan, komentari. Begitulah setiap kalamnya yang akan kita belajar akan datang ini. Begitu juga cara dia sebut. Mari kita tengok contoh dia nak awak panggil cerita sebagai penuntut. Yang nak khabar Tuhan ni dah tempat dengan tu. Jangan nampak makhluk, nampak Tuhan. Dia pun buat cerita. Khalifah Hisham bin Abdul Malik, dia masuk dalam Masjidil Haram. Kisahnya panjang, disebut di Dr. Abdul Rahman Rafat Bashar dalam karya di Suwar bin Hayatus Sahabah. Cuma dia pendek kan. Dia khabar. Satu hari Khalifah masuk masjid nak tawaf. Bila masuk Masjidil Haram kita nak tawaf dulu kan. Masuk saja tengok Allah, ramanya orang sedang tawaf dengan salin. Siapa salin? Cucu Sayyidina Umar. Cucu Sayyidina Umar Abdul Aziz, katanya cici Khalifah Umar Al-Khattab. Maka salin tengok tawaf, dawa ikut. Orang dulu tuan kalau ada ulama dia ikut. Kalau kita jenis itu ikut ulama. Jadi bila dia tengok, dia berasa cemburu. Cemburu Allah kan, masa ikut salin. Aku ni khalifah, tak pernah masalah. Tapi khalifah dulu dia baik. Dia faham, dia tidak apa lah. Pasal orang jadi baik. Bila ikut orang semayang baik tak orang. Lalu dia pun tengok salin lepas tawaf dulu. Dia pun ngesok. Ngesok orang tahu ini. Dekat. Dia nak hadir salin. Pergi dekat sampai sebelah dia kata, Tuan, mintalah apa-apa saya nak beri. Gitu. Dah khalifah ni ada nak buat mak tapi ke mana? Ada. Buat permohonan sikit, saya nak beri tanah. Ada tanah. Soalan gitu. Hari ni katanya ustaz, katanya orang alim, dan tahunya bahan dia dah derma palsu, tak nama mahatapi, pusat rawatan Islam. Tahulah tuan, saya nak cerita panjang malas. Kami mesyuarat lebih 3 kali dah tu, membincangkan pendakwa ceramah itu yang ada masalah tipu jemaah 300,000 bayar cek anda. Nak minta segar, jemaah kata segar Ustaz, pasal pendakwa. Saya kata gini, pasal segar lah. Sebab ni hak, biar dia erti tanggungjawab. Jangan mengajar baca hati Quran kau orang dia sendiri lupa. Dia kerti, dia bayar cek tendang. Kali ni tak beri tendang dia. Orang tengok belakang.
pendakwah berkedudukan. Allah, saya nak semua malu buat dengan wanita. Ada orang kata takkan gitu. Gini. Pendakwah tu lelaki, dia tetap lelaki, ada nafsu. Ingat gitu. Saya nak kata tuan ni, ustaz ni tetap lelaki, tetap ada nafsu. Kena ingat gitu supaya tuan ni beringat itu. Buat usaha rawatan, tak belajar merawatan Islam, tiba-tiba tak mari mana minta derma palsu. Orang jual rumah, dia kata nak beli. Jadi dia beli, kita orang tengok dia terkenal, berilah 1 juta lagi. Harga pasaran 2 juta. Dia pergi jual bukan 2 juta, dia faham 1 juta. Berlaku. Kalau dulu tuan pernah dengar ni, kita rakamkan. Saya nak sebutkan rakaman ni. Kalau dulu tuan pernah dengar orang kata, orang lelaki ni kita tak percaya. Maaf, kecuali ada dalam masjid ni, kecuali ada dalam masjid ni. Betul. Saya ada anak buah. Saya pun kata, saya akan nasihat, jangan percaya kakak orang lelaki. Kalau nak cari lelaki, biar wali cari. Wali tahulah orang macam mana. Kalau nak semak macam wali kan, contoh begitu. Kita kenal, kita tahu macam mana cara nak cari lelaki. Sebab tu kita dah agak lelaki sekarang. Tetapi tuan jarang dengar apa yang saya nak sebut ni. Tapi saya nak sebut, saya ni ustaz, saya pun tak percaya ustaz. Biar dengar belaka ni. Ulang sekali ustaz, itu. Sebab ustaz kata gitu, supaya tuan beringat. Tuan nak kata, tuan bimbang. Saya segar ustaz nak minta. Kan dia pendakwah, jangan biar saya sebut tu. Mudah. Kami dah bincang hampir 3 kali. Beberapa kes pendakwah dan ustaz-ustaz dalam negara yang terlibat dengan kes-kes ini menyebabkan bunuh ranah orang lain. Itu belum lagi satu tenaga pengajar kepada mu'allaf tu. Mu'allaf baru masuk Islam. Kita dah Islamkan alhamdulillah. Jadi dia tengok comel-comel, dia buat nikah tak apa. Dia buat keluar saja berjalan. Saya tangguh sebut lah. Jadi wasok orang nak agama. Allah. Itu cerita tuan ya. Saya ingat habis kata ini lah. Kalau saya panjang lagi, tuan lupa cerita belum. Itu sabar selesai. Kata itu saja. Mudah-mudahan ada rahmat berkatnya tuan. Dan kita harap kita dapat mencari guru yang benar, guru yang dapat keluar daripada dunia, guru yang dapat keluar daripada hamba kepada nafsu. Aku qawli hadza wa astaghfirullah